Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 23 hingga 29 Jun 2021. Beri maklumat sulit kepada Hizbullah, dipenjara 23 tahun. 12 negara Asia, Amerika Selatan, Eropah dapatkan vaksin Iran COVID-19. Serangan intensif Yaman membunuh sejumlah pegawai Saudi. Amerika ancam negara Arab dengan sekatan jika menormalkan hubungan dengan Syria. Juru bahasa tentera Amerika yang memberikan nama-nama sumber perisikan manusia kepada kumpulan separa tentera Lubnan Hizbullah susulan serangan Amerika Syarikat pada Januari 2020 yang membunuh komander pasukan pengawal revolusi Iran, pasukan Quds, Qasem Soleimani telah dikenakan hukuman penjara 23 tahun atas usahanya, kata Jabatan Kehakiman pada hari Rabu. Ketika ditangkap oleh FBI pada 27 Februari 2020, Thompson telah menggunakan aksesnya ke maklumat pertahanan nasional yang sulit untuk memberikan rakan-rakan konspirasinya dengan identiti sekurang-kurangnya 8 aset rahsia dan sekurang-kurangnya 10 sasaran Amerika Syarikat serta pelbagai taktik, teknik dan prosedur, kata Justice dalam satu kenyataan media. Thompson bermaksud dan mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa maklumat pertahanan nasional yang sulit ini akan digunakan untuk mencederakan Amerika Syarikat dan memberi keuntungan kepada Hizbullah Lubnan. Mariam Taha Thompson, seorang jurubahasa kontrak, telah memulakan tugas di pasukan operasi tugasan khas Amerika di Iraq beberapa minggu sebelum serangan Amerika pada Januari 2020 dan membunuh Qasem Soleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis, pengasas kumpulan pejuang Iraq yang disokong oleh Iran, kata kenyataan media itu. 11 negara dari Asia dan Amerika Selatan serta sebuah negara Eropah meminta untuk Iran mengeksport vaksin coronavirus buatannya, Cov Iran Barkat, kata pengurus pengeluaran vaksin itu Hassan Jalili pada hari Rabu. Hasil fasa percubaan manusia kedua menunjukkan bahawa vaksin menimbulkan kekebalan sebanyak 93.5%. Katanya, kami sedang menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan vaksin untuk dihantar ke Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO setelah fasa klinikal ketiga selesai. Cov Iran Barkat, vaksin coronavirus pertama yang dibuat oleh penyelidik di Ibu Pejabat untuk melaksanakan perintah pemimpin yang dilancarkan pada 29 Disember 2020, mula dihasilkan secara besar-besaran pada 29 Mac. Sementara itu, vaksin yang dikembangkan oleh Institut Kajian Vaksin and Serum Razi diharapkan dapat menjadi vaksin buatan Iran kedua yang akan diberikan di kalangan penduduk pada awal bulan Ogos. Iran juga telah memulakan percubaan manusia terhadap vaksin Fakhra, vaksin COVID-19 yang ketiga yang dikembangkan dalam negeri, yang dinamai sempena saintis nuklear Mohsen Fakhrizadeh yang mati syahid. Tentera Udara Yaman melancarkan pasukan drone yang cukup besar ke kem latihan yang terletak di barat daya Arab Saudi, membunuh dan mencederakan sejumlah tentera upahan yang dipimpin oleh Saudi dan pegawai tentera Saudi sendiri. Jurucakap Angkatan Bersenjata Yaman, Brigade General Yahya Sari telah mengumumkan perkembangan itu pada Khamis malam, lapor agensi berita rasmi Yaman Sabah. Serangan terhadap kem latihan tentera yang berpusat di wilayah Al-Wadiyah, Najran berlaku 2 hari sebelumnya, kata beliau. Operasi itu dilakukan dengan menggunakan 10 drone Qasif 2K. Ia mensasarkan pusat pemerintah, bahagian latihan dan bahagian barak lain, kata jurucakap itu. Menurut Sari, UAV itu melakukan serangan tepat terhadap sasarannya, membunuh dan mencederakan sebanyak 60 orang tentera upahan termasuk sejumlah komander kanan mereka.
Sejumlah pegawai Saudi juga tewas dalam serangan itu, katanya, sambil menambah bahawa gambar yang berkaitan dengan serangan balas telah dirakam dan akan diterbitkan di masa depan. Menurut seorang pegawai kanan Amerika, Washington tidak berpuas hati dengan tidak adanya perubahan tingkah laku besar Presiden Assad. Ini sebenarnya tidak mengejutkan kerana tujuan utama kehadiran haram Amerika Syarikat di negara itu adalah untuk menggulingkan Assad dan memasang pemerintahan yang memihak kepada Washington. Pemangku penolong setiausaha hal ehwal Timur, Joey Hood, memberi amaran kepada sekutu Amerika di Timur Tengah agar tidak menormalkan hubungan dengan Syria, meminta mereka untuk mempertimbangkan dengan sangat hati-hati kekejaman yang dilakukan oleh rejim ke atas rakyat Syria selama dekad yang lalu, lapor Al-Arabiya. Wood mengisyaratkan bahawa jika negara-negara Arab memilih jalan normalisasi, mereka akan berisiko terkena tekanan ekonomi dari Amerika Syarikat. Sekatan ekonomi dan sekatan lain dari Amerika telah menjadi hambatan yang menghalang negara-negara Arab itu dari menjalin semula hubungan dengan Republik Arab Syria. Walaupun begitu, UAE dan Bahrain membuka kembali kedutaan mereka di Damsyik pada tahun 2019 dan pada tahun 2020, Oman mengembalikan duta besarnya ke Syria. Ini berlaku setelah Presiden Assad dilantik semula pada bulan Mei dengan 95.1% suara. Kemenangan Assad sebenarnya melambangkan kegagalan Amerika dan sekutunya untuk menggulingkan Presiden Syria di tengah kerusuhan yang meletus pada tahun 2011 setelah kebangkitan Arab Spring dan mencetuskan perang saudara selama sedekad di negara itu. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Doa dan ikhtiar merupakan sebuah pakej. Jika berdoa tanpa ikhtiar atau sebaliknya, maka takdir anda tidak akan dapat diubah. Fikir-fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.